pemimpin, nak pilih imam. Imam tu tuan-tuan, kita nak ikut dia 5 minit saja. 5 minit kita kena cek bacaannya, akhlaknya, perangainya di luar sembahyang. Ya, kita pilih. Ya, itu 5 minit. Bermakna kalau 5 tahun lagi kena pilih. Ya, 5 minit pun pilih. Jangan 5 tahun tak peduli. Ya, boleh faham kot? Ya. Ya. Kalau tak faham pengurusi kena sambung lagi. Ya. Jadi membudayakan sembahyang jangan dilihat pada sembahyang saja. Sebab sembahyang ni dia macam sesuatu benda macam kita pasang lampu. Dengan lampu itu kita dapat api, dengan lampu itu kita dapat cahaya, dengan lampu itu juga menarik pandangan, perhatian binatang semua. Demikian sembahyang. Ya, jadi kalau kita boleh menjadikan sembahyang ni satu program yang memang wajib, yang kita sebagai ayah, ya Allah tanya kita di akhirat, pastikan anak kita sembahyang, isteri kita sembahyang. Ya, dan kita nak budayakan itu dengan seluruh masyarakat. Akhirnya bila mendengar azan Allahu Akbar, yang lain semua kecil, yang lain semua kecil, yang besar Allah tinggalkan. Ya, berhenti seketika. Sekarang Allah panggil kita, berhenti. Ya, berhenti dulu. Ya, Nabi tengah mesyuarat dengan para sahabat, pening tak boleh buat keputusan. Nabi kata kita berehat sekejap. Kita berehat, take 5. Kami kita berehat sekejap. Sahabat kata apa dia? Lalu kami tengok Nabi berdiri dan sembahyang 2 rakaat. Siap sembahyang, Nabi sambung sebelum mesyuarat. Rehat Nabi sembahyang. Kalau kita rehat sembahyang pun tidak. Kita rehat sungguh. Ya. Jadi tuan sekalian, inilah yang ditanam oleh Nabi, dan saya fikir inilah kekuatan yang ada pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dah cover banyak perkara, tapi saya nak sampaikan satu lagi perkara kepada Datuk Harudin sebelum ini, tuan-tuan dan puan, selepas ini. Sekarang ni kita dilanda kebanyakannya dalam keadaan economic slowdown, global recession ini, ialah masalah nak cari ketenangan jiwa dalam kehidupan. Peniaga tak tenang, orang kaya tak tenang, pengusaha tak tenang, pekerja tak tenang. Pemberhentian kerja sudah berlaku beribu-ribu, tuan-tuan, di negeri Selangor ni saja. Saya nak menyebutkan berikutan dengan itu, kadar membunuh diri di Jepun meningkat sekitar 36%. Di Singapura kadar membunuh diri dah naik melebihi paras 20%. Orang bunuh diri, termasuk orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Islam pun memilih membunuh diri untuk mendapatkan ketenangan abadi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, sikit saja nak bagi tahu cerita. Ada teman-teman datang berjumpa saya. Semuanya ada. Rumah besar, kereta besar, pendapatan besar, bisnes besar, semuanya hebat. Tapi dia tidak ada ketentraman, tak ada ketenangan dalam jiwa. Tak tenang. Pergi pejabat tak tenang, balik rumah tak tenang. Sahabat nasihatkan dia supaya kerap pergi umrah. Kerap pergi umrah. Balik umrah pun tak tenang lagi. Dia datang jumpa saya satu ketika. Saya kata umrah dah pergi. Tapi satu perkara yang orang nasihatkan saya sampaikan nasihat itu. Jaga sembahyang, dapatkan roh sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Apa arti itu, Datuk? Ketenangannya bagaimana sebenarnya yang dapat dipacu oleh satu ibadah utama yang namanya sembahyang itu, Datuk? Siap, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Muslimin rahimakumullah. Yang telah nyata kepada kita bahawa kehidupan yang tidak ada anchor, tidak ada pegangan, tidak ada tempat bergantung,
adalah kehidupan yang sentiasa terdedah kepada berbagai-bagai masalah. Dan tempat bergantung yang utama kita faham Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup dengan berpegang itu sahaja, melainkan diterjemahkan penghidupan itu dengan salat sebagai suatu pegangan, suatu amalan yang terus menerus berlaku, yang tidak mudah. Bukan dengan satu dua solat akan dapat kita capaikan ketenangan. Macam zikir juga bukan dengan satu dua kali zikir berlaku ketenangan. Walaupun dikatakan salah itu punca mendapat ketenangan, bukan satu dua salah sahaja boleh mencapai ketenangan itu, tapi hendaklah ianya berterusan. Dan dengan yang disebutkan tadi, selalu mengatakan bahawa inilah dia satu panduan syarak yang kita sebutkan kepada kita. Nabi menyebut wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan penghiburku, qurratul ain, cahaya mata, maksudnya yang menghiburkan hidupku adalah salah, adalah sembahyang. Artinya umatnya sendiri pun jika nak sampai kepada peringkat qurratul ain pada tingkat yang masing-masing. Kalau tingkat Nabi itu kita faham yang kita sebut dalam hadis, disebutkan dalam berjanji, iza sajada yatajallallah. Nabi jika dia sujud, situlah berlakunya tajalli Allah kepadanya. Itu dikatakan u'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah, kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu tidak nampak, yakinilah Allah sedang nampak, sedang melihat kamu. Tapi Nabi sendiri, iza sajada yatajallallah, dia sujud. Tajalla itu dekat dengan makna menjelma, tapi Allah tidak menjelma. Tajalliyah ini dia datang suatu perasaan melihat kebesaran, keagungan, ketakutan, kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Situlah maka datang kesyahduan insan, kerinduan insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita lihat lagi pemerintah memang banyak masalah, tapi nak mengurangkan masalah ini, nak mengurangkan tekanan ini, syarak ada cara. Itu disebutkan alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah. Bagi mereka yang kami berikan kuasa kepada mereka memerintah manusia, pemerintah yang diberi kuasa dapat kuasa untuk memerintah dunia, memerintah negara, memerintah negeri. Agenda yang utamanya ialah aqamus shalah. Sembahyang itu didahulukan. Bukan solat itu bagi maksud sembahyang 5 waktu sahaja, tapi aqamus shalah bagi maksud mengukuhkan hubungan antara insan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pemerintah menjadi kepala kepada salah. So itu maka pattern kita nampak kalau zaman Nabi, Nabilah sentiasa menjadi imam sembahyang. Abu Bakar dialah imam sembahyang. Sampai kepada sembahyang subuh terakhir itu pun ditikam